So I akan share saya punya slide. So selamat petang, evening, if I say good evening, ya. So hari ini kita akan berbincang, ya, tentang kenapa otak kita menjadi lemah ingatan dan jadi slow pick up, ya, jadi tompo. Okay, one of the kita punya bermakna itu tompo itu bermakna kita slow dalam pikiran kita, kadang-kala tidak dapat difikir, lembab macam tu. So kenapa macam tu boleh jadi kepada kita sekarang? So sebelum itu, sebelum saya masuk presentasi kita, biarkan saya buat disclaimer sini. Ini bukan sesiapa punya uh, presentation, ya. Ini tidak akan mengganggu, ya, keputusan tuan-tuan dan puan-puan. Ini hanya satu reference dan informasi medical dan nutrisi supaya kamu dapat sebagai referral dan boleh buat keputusan sendiri terhadap membeli barang-barangan yang cawe. Okay? So otak kita kan, ini otak kita lah. Struktur kita punya otak terdiri pada banyak-banyak dendron, saraf, sistem saraf, neurons dan sel-sel membran. Okay? So sebagai organ tubuh yang sebagai manusia kan, otak kita dia seberat 1.5 kg sampai 2 kg. Ya, biasanya 1.5 sampai 2 kg. So kalau kita tak jaga, dia pun adalah satu central yang mengawal, ya, banyak tingkah laku kita, kita punya behavior, kita punya pikiran dan juga kita punya keseimbangan, semua dia kawal. Ya, bagaimana dia boleh mengawal kita punya emosi, dia melalui sistem saraf, dia melalui sistem endokrine untuk mempengaruhi, ya, dalam kita punya badan, ya, sistem circulation, kita punya endocrine system, kita punya sistem saraf, lagi limfatik saraf juga. So dalam otak kita terdiri daripada billion, trillion of sistem saraf. Ya, saraf ini terpenting sekali kerana dia hantar message. Inilah sistem saraf dan neuron-neuron yang terdiri dalam otak kita, ya. Dan neuron-neuron ini, kita dalam keadaan koma pun dia tidak akan mati, ya, tidak akan mati. So neuron-neuron itu dia akan membahagi dan memperbaharui sendiri, dan juga dia boleh membaharui sendiri dan dia punya hadiat hidup banyak panjang compared to sel-sel yang lain di dalam badan kita. So otak memang memainkan peranan penting dan kita kena jaga otak-otak kita. Tetapi kadang-kala kita jaga dari segi kita tak nak kena cedera and all these things. Tetapi kita kurang ambil pemakanan daripada nutrisi-nutrisi yang penting bagi otak kita untuk berfungsi dengan baik. Inilah hari ini kita kena berbincang bagaimana nutrisi memainkan peranan penting dalam membentuk sel-sel membran, sistem saraf kita dan sel-sel otak-otak kita. Yang ini memang penting kerana otak manusia memiliki sekiranya macam 86 bilion, macam 86 million sel saraf. Dan semua sel saraf ni dia ada satu liputan. Liputan itu terdiri daripada lemak. Ya, daripada sel-sel dindingnya, daripada lemak, daripada kolesterol. So kolesterol, lemak itu adalah lebih amat penting bagi kita. Ya, kita nak tengok otak kita kan, dia mengguna tenaga berapa banyak.
dia menggunakan banyak tenaga, ya, banyak tenaga dalam kita punya hidup seharian. Sebanyak 20% tenaga itu dia akan disalur ke otak kita. Kerana kita nak fikir, kita nak nafas, kita nak dia nak control kita punya sistem automatic kita, ya, automation kita punya sistem saraf, uh, semua yang tidak dapat dikontrol dan dapat dikontrol pun di dalam otak kita. So ini memang penting uh, dari segi kita punya pemakanan, kita kena jaga, dan cara hidup kita itu memang penting. Kerana dari semasa kita lahir, kita sudah mempunyai sel-sel yang sihat daripada ibu. Ya, daripada rahim ibu kita membesar dengan seterus pembesaran yang sepatutnya kalau nutrisi itu betul. Tapi kalau nutrisi tak betul, tambah lagi cara gaya hidup yang tidak betul, otaklah akan dia akan uh, tidak dapat difungsi dengan baik kerana sel-sel membran dan saraf-saraf itu dia ada kemerosakan. Lagi kita tengok, Alzheimer bukan penuaan yang normal. Ini dipapar di semua berita, ya. Sudah banyak incidents dan juga kita punya prevalence di negara kita semakin meningkat. 3 million populasi dia mempunyai Alzheimer, terutamanya di kalangan golongan emas, ya, golongan emas. So orang yang muda juga boleh menjadi nyanyuk. Kenapa orang muda boleh jadi nyanyuk? Ini dipapar di di berita, bukan kita cakap punya. Dan risiko hilang ingatan semakin hari semakin meningkat. Ya, apa itu yang menyebabkan risiko ini? Kencing manis, darah tinggi, dan lebihan kolesterol. Ya, bukan lebihan kolesterol, tetapi saya nak cakap di sini terlalu lebih oxidize punya bad cholesterol. Kita punya kolesterol dah ada keradangan, dia pembentukan sel-sel membran kita, dia pun ada keradangan. So kolesterol sebenarnya kalau kita mengambil pemakanan yang baik, kita akan membentuk kolesterol yang bagus bagi kita punya badan. Ya, kolesterol memang penting. Badan kita boleh buat 70% ya kolesterol untuk pembekalan kepada badan kita. Ya, tetapi kerana kita punya pemakanan, ya, makanan yang dimasuk ke dalam mulut kita, ya, terlalu banyak makanan yang hanya sedap tetapi tiada nutrisi dan memberi gejala yang buruk kepada badan, dia akan membentuk kolesterol yang buruk terlalu banyak. Lepas tu kononnya lah kolesterol yang buruk, tetapi kolesterol itu memang dia berperanan penting dalam badan, ya. Tak kisah dia kolesterol buruk LDL atau HDL, dia memang ada peranannya sendiri. Tapi kerana makanan kita terlalu tinggi, rangut-rangut, trans fat dan juga gula-gula yang tinggi, kolesterol LDL lah yang tinggi, VLDL lah yang tinggi. Kalau LDL terlalu tinggi dan keradangan tinggi juga, dia akan menjadi satu inflamasi. Ya, satu kita punya membranes inflamasi itu, keradangan tu berbentuk luka lah. Luka terlalu tinggi di dalam kita punya sel-sel membran. Ya, ingat kita punya sini. Dia terlalu tingginya kalau kita punya sistem saraf ada luka. Membrannya dia ada luka. Kadang-kadang kita sakit, kita sakit macam terkejut, macam sakit kejutan and sometimes tak tahu sakit itu dari mana. Itulah mungkin sistem saraf kita dia memang dalam keadaan inflamasi baru kita boleh sakit. Ya, selain pada kecederaan, accidents and all these thing lah. So
Kalau daripada penyakit penyakit kronik, ini memang ambil masa yang panjang untuk menjadinya lah. So kencing manis, darah tinggi, lebihan kolesterol yang tidak baik, puncanya demensia. Apa itu demensia? Demensia adalah satu big term, dan penyakit Alzheimer nyanyok itu dari dalam dalam kategori demensia, satu daripada kategori. Demensia juga dalam dia juga satu uh, umbrella yang besar, dia merangkupi Parkinson, stroke Alzheimer, stroke nyanyok, itu dia banyak kategori. Okey, tetapi yang kita rasai sentiasa adalah Alzheimer, itu nyanyok sentiasa lemah ingatan, ya. So faktor utama adalah sel kita merosot, ya. Dari kita punya, you boleh tengok daripada gambar-gambar di sini, dan kemerosotan kita punya kapilari darah, ya, peripheral darah, dan juga luka. Luka di mana? Luka di mana-mana saja di dalam otak, di dalam kita punya membran, dan juga kita punya sistem saraf. Dia punya liputan itu dia sakit, dia luka. So tanda-tanda awal kemerosotan, ya, di petuturan terutama sekali adalah petuturan, bercakap dengan tidak lancar, tidak jelas. Okey, daya ingatan semakin hari semakin merosot. Tidak mampu berfikir. Kadang-kadang kita jam sekejap. Jam sekejap, lembab sekejap, macam tu. Pengenalan, ya, pengenalan kadang-kadang tengok satu gambar atau tengok satu movie kan, tak dapat diingat wajah itu atau gambar itu, ya. Dan tekanan emosi itu tidak dapat dikontrol. Emosi sentiasa tidak dapat dikontrol kerana tekanan perasaan suka mengawal, ya. Saat dia punya satu kompartmen dalam kita punya otak sudah merosot, yang mengawal emosi kita sudah tidak dapat mengawal. Dia tak ada kesedaran dan juga cognitive function untuk mengawal emosi kita. Dan ini memberi kesan ke atas hubungan sosial dan kekeluargaan. Ya, hubungan sosial dan kekeluargaan. Dan otak menjadi tumpul, lemot. Ini macam dia macam tengok di sesuatu tempat dengan lama tetapi tiada tujuannya, ya, kerana otaknya tidak dapat macam jam kat situ, macam hang kat situ, macam hang. Otak macam hang, macam komputer sudah hang kat situ, dia tidak dapat berfungsi. Macam tu. Lepas tu makin menjadi merosot atau menjadi serius, pergerakan juga makin merosot, ya, tak mampu takut nak keluar, ya, takut, ada satu fobia nak tengok orang, ya, atau satu memory sentiasa yang tidak bagus sentiasa berulang alik di dalam fikiran, tetapi dia tidak dapat expose kepada new things, ya, kepada perkara yang baru. Dia tidak boleh menerima, tidak boleh tidak open lah. Okey, so pergerakan itu semakin merosot kalau dia tidak nak keluar daripada rumah, kurungkan sendiri dalam bilik. Ini juga akan mengakibatkan pergerakan tu semakin hari semakin merosot. So obesity juga satu gejala yang penting atau risiko yang penting yang menyebabkan, ya, peningkatannya demensia atau kes-kes Alzheimer di negara kita, dan ini kerana ketinggian, ya, gula dalam darah dan ketinggian tekanan darah dan juga ketinggian kolesterol, kita panggil lemak, ya, profil lipids yang tidak baik di dalam badan. So makanan-makanan yang dipapar di sini bukan dia tidak sedap, dia memang sedap sekali. Okey, tetapi tiap-tiap hari kalau kita makan, ya, kita swallow saja, kita tak kisah dia punya nutrisi. Lama kelamaan kita akan menghidapi, ya, satu kemerosotan dalam membran kita kerana nutrisi yang tidak seimbang.
ya, yang tidak seimbang sekali, terutama di kalangan di antara lemak yang bagus dan lemak yang tidak bagus, ya. Dan juga kita terlalu ambil lemak yang telah teroksidize, hidrogenasi, ya, trans fat, dan juga gula-gula yang oksidize juga. Ya, ini memang tidak bagus, tetapi memang sedap, saya tahu. So, ada yang minum, ya, lika-lika juga. Lika-lika. Dan ini memang bagus, tetapi kekurangan makanan yang sebenar, ya, yang origin. Terutamanya sayur-sayuran dan juga buah-buahan dan also seed oil, ya, yang original, yang boleh membawa lemak tak tepu kepada kita. Lemak tak tepu itu memang penting bagi pembentukan sel-sel membran. Ya, pola pemakanan yang memproses, yang tidak yang modern diet ini, rasionya memang tinggi. Bukan saja omega 6 tinggi sekali, tetapi juga cara penyediaan makanan itu terlalu tinggi suhunya, ya, kerana nak jadi dia rangup dan sedap, dialah memberi satu keradangan, ya, faktor yang terpenting sekali kepada keradangan yang berbentuk di dalam badan. Malaysia mempunyai kadar diabetes yang tertinggi di Asia Negara. So, kita mestilah berjaga-jaga kerana semakin hari kita tinggi gula, sentiasa melonjakkan kita punya gula dalam darah, kita sentiasa lonjakkan, kita akan dapat kencing manis, bukan saja dapat kencing manis. Sebelum dapat penyakit kencing manis, insulin resistant itu akan menjadi kita semakin hari semakin lemah. Semakin hari semakin lemah. Dan you ada satu gumpalan lemak di perut-perut sini. Ini tajuk yang lain saya akan bincangkan di bulan April, ya. Bagaimana menghindari daripada lemak mengumpul di dalam badan kita. Ini satu cara yang penting. Tapi hari ini kita cakap tentang kita punya otak dulu, ya, dan ingatan kita, dan juga cara kita punya kognitif memang penting sekali. Okay. So, types of fatty acid, ya. Jenis fatty acid memang penting dalam pembentukan sistem saraf dan juga sel-sel membran otak. Kita sentiasa ambil lemak tepu, ya, lemak tepu yang biasa, lemak tepu bukan saja tepu saja, kita juga ambil yang sudah oxidize, yang teroksidize, yang terhidrogenasi dan suhunya tinggi dan merosakkan kebentukannya, ya. So, lemak-lemak tepu dan lemak-lemak yang tinggi suhu ni, ya, yang membuat kita punya makanan sedap dan rangup ini akan memberi keradangan dan tinggi kepada badan kita. Ya, kita sering kurang lemak tak tepu. Lemak poli tak tepu dan lemak mono tak tepu, yang itulah kita yang kurang ambil. Dan lemak poli tak tepu memang essential. Kenapa essential? Kerana badan kita tidak dapat memperbuatnya, tidak dapat membuat atau membina lemak tak tepu seperti omega 3, seperti omega 6. Tidak dapat. Dan omega 9 dan omega 7 kita dapat membina omega 9, tetapi omega 7 tidak berapa. So, sekarang ada satu kajian telah menunjukkan omega 3, kalau omega 3, omega 6 dan omega 7 diambil dengan seimbang, akan menurunkan risiko kita mendapat keradangan dalam sel-sel membran kita. Ya, kita takut sel-sel membran atau sistem-sistem saraf kita, dia semakin hari semakin merosot dan dia ada luka-luka yang banyak. Kita tak dapat nampak until sampai kita doktor-doktor buka kita atau scan, buat CT scan, baru tahu, oh, you punya otak ada keradangan, sudah mengecut atau semua. Barulah kita dah dapat nak tahu. Kalau sebelum itu kita tak dapat tahu.
Betul tak? So, tanda-tanda yang saya cakap tadi itu memang penting dan mestilah uh, di uh, ambil berat diambil berat oleh semua orang kerana tanda-tanda yang lemah ingatan, kadang-kadang kita lembab sikit, ya. So itulah kita mesti buat satu correction, behavior correction, ya. Kita kena sedar dan behavior, jangan biarlah macam tu, jangan biar situ. Semakin lama, semakin hari kita akan merosot. So dari pemakanan, yang senang kita buat pemakanan dulu. Okey? Senang kita buat makanan dulu kerana setiap hari kita kena makan 3 kali, kan? Siapa yang makan lebih daripada 3 kali, teruskan, tak apa. Tetapi saya rasa sekurang-kurangnya tiap-tiap orang pun makan sekurang-kurang 3 kali atau 2 kali. So makanan itu memang penting untuk menjaga kesihatan kita sendiri dan juga pembesaran atau pembinaan sel-sel dalam badan. Dan sel-sel ini di dalam badan kita ada 60 trilion sel di dalam badan dan 20% di dalam otak kita. So, fungsi lemak makanan memang boleh membekalkan asid lemak perlu, ya, asid lemak perlu, dan ini mesti dapat daripada makanan yang betul. Pemilihan makanan yang betul boleh memberi satu manfaat yang tidak dapat diganti, ya, kerana inilah nutrisi yang penting bagi otak kita, ya, omega 3 dan omega 6. Dan kita mesti jagalah omega 3 dan 6 tu keseimbangan. Kita tahu nak maintain keseimbangan itu memang susah, tetapi kita kena sedar setiap kali, ya, sesekali kita ambil, kita choose lah makanan polyunsaturated fat. Ya, semasa kita ambil lemak tepu, kita ambil juga lemak tak tepu. Itulah kita boleh jaga. Ya, memberi rasa yang enak itu memang penting, dan lemak tepu sudah bagi. Kita punya lemak-lemak goreng itu sudah bagi. Tapi kalau boleh kurangkan goreng-goreng yang terlalu tinggi suhu itu, boleh kurangkan makanan itu, lagi baik untuk menjaga kesihatan sel-sel membran kita. Ya, dan vitamin A, D, E, K itulah yang penting kepada kita kerana asid lemak ini adalah penting pembentukan hormon-hormon kita. Lemak-lemak ini memang juga penting untuk pembentukan kolesterol yang bagus di dalam badan. Ya. So, kita dari Kementerian Kesihatan sudah menyaran kepada kita kena hadkan semua lemak tepu kerana kita ambil banyak. Bukan tak nak ambil. Kita kena hadkan. Ya, daripada 30% lemak yang kita ambil, 30% dari total kalori, ya, tenaga kalori yang kita makan seharian, 3% mesti ambil daripada lemak. Lemak itu yang separuh mestilah daripada tepu dan separuh datanglah daripada lemak tak tepu. Mesti ada keseimbangan. Ya. So, macam trans fat, semua commercial hydrogenation fat, apa tu? Trans fat apa tu? Yang tadi saya cakap lah, makanan-makanan yang saya cakap tadi, macam ni, semua ada trans fat punya. Kena tengok dalam faktor nutrisi itu, kalau ada packaging nak jadi dia boleh simpan dengan lama dan crunchy, dan itu semua junk food lah, crunchy dan dia goreng-goreng, dia sedap dimakan, semua ada trans fat. Dia tahan lama, memang ada trans fat. Kalau nak jauhkan diri, kurangkan trans fat. Semua 3-in-1 ada trans fat. So kurangkanlah. Ini saranan daripada kita punya Menteri Kesihatan, ya. So memang penting untuk dihindari, ya, menghindar trans fat dan tinggikan penyerapan monounsaturated fat, omega 7, omega 9, tinggikan polyunsaturated fat, omega 3, omega 9. Omega 3 dan omega 6. Ya, omega 3 dan omega 6 you datang daripada ikan,
seed oil, sacha inchi oil dan juga balance juga ada ALA. Semua adalah penting untuk pembinaan ya membran kita. Ya, membran kita. So asam lemak yang penting untuk kesihatan kita, dia terdiri pada banyak jenis. Ya, bukan saja ikan, animal fat dan juga plant juga fat macam avocado, macam sacha inchi oil, macam macadamia oil. Semua ni adalah satu omega, kumpulan omega yang penting untuk pembinaan sel-sel membran dan sistem saraf kita, dendrion kita. Ya, kita punya kognitif ya, kerana kita terima message sistem saraf, dia menghantar impuls tu dengan efektif dan kita boleh terima dan kita boleh ada refleksi yang secukupnya. Ini adalah kerana kita maintain dia punya nutrisi dalam badan, dalam otak kita. Kita boleh kita sentiasa memberi bahan mentah yang betul kepada otak untuk membina. Kalau sesehari semakin hari semakin kita punya badan merasa merosot dan ingatan kita tidak dapat berfungsi seperti muda, itulah satu imbasan kita perlu buat ya. Kita kena imbas balik, adakah kita punya pemakanan tidak betul ya, adakah cara hidup kita tidak betul, atau kita sudah expose kita kepada environment yang berbahaya, macam ada bahan kimia di sekitar kita. Itu yang kita kena counter check balik kita punya cara hidup. So sekarang kita tahu ya, selain daripada hati, hati kita perlu keseimbangan yang betul kepada untuk membentuk sel-sel, meningkatkan metabolisme hati. Kita juga mendapati omega, pengambilan rasio yang seimbang, omega 369 memberi faedah kepada tahap kolesterol, tekanan darah dan perkembangan kognitif kanak-kanak, dan juga mencegah masalah berkaitan mental seperti demensia, nyanyuk dan kemurungan. Ini satu ada banyak kita punya kajian telah membuktikan dengannya. Pengambilan rasio yang seimbang omega 396 meninggikan penumpuan dan memori. Dan pengambilan rasio yang seimbang omega 396 mengurangkan inflamasi dan keradangan. Dia bukan saja di kaki saja, dia ke seluruh badan. Sama dengan apa-apa makanan juga. So kalau apa-apa makanan akan dihantar, nutrien-nutrien dia akan dihantar ke seluruh badan. Kenapa tak makan makanan yang bagus, yang seimbang, yang diperlukan oleh sel-sel kita? Ya, so mengenal pastikan asid-asid lemak, kita tahu saturated fat itu lemak tepu, trans fat kita sudah tahu, dia banyak kajian dia meningkatkan kolesterol yang tidak bagus kita. Ya, dia menurunkan kolesterol yang bagus, itu HDL. Ya, so kolesterol dia memang bagus, tetapi terlalu tinggi sejenis kolesterol itu dia akan memberi mudarat kepada badan kita seperti tingginya LDL dan tingginya VLDL. Itu dia VLDL dan LDL itu dia sedang dioksidize. Ya, dia sedang membuat itu satu penyumbatan di dalam saluran darah. So kita nak tinggikan HDL supaya dia boleh mengambil balik, mengitar semula semua LDL tu diambil balik kepada liver ya, supaya kepada hati, supaya dia boleh dikeluarkan, disingkirkan di dalam di metabolize di dalam liver dan disingkir dari badan. So kita punya makanan terlalu tingginya saturated fat dan kurangnya healthy fat. Healthy fat yang kita kurang itu monosaturated fatty acid dan polyunsaturated fatty acid. Dan sentiasa kalau kita senantiasa kita kurangkan fatty acid itu omega 7 dan 9. Kita sentiasa kurangkan pengambilannya, kita akan dapat kuranglah HDL.
Kita akan kurangkan HDL dan kita akan tinggi lagi LDL kolesterol. So kenalah ambil makanan yang seperti nuts, sacha inci oil, vegetables oil yang mempunyai monounsaturated oil macam kita punya balance dalam ada macadamia oil. Lepas tu healthy fat, polyunsaturated, omega 3 juga macam sacha inci oil memang balance. Ya, selain daripada fish, dia juga daripada seed oil juga. So kita mesti ambil keseimbangan yang semungkin sekali kita ambil dengan balance, seimbang. Ya, so setiap kali incawe keluar dia punya daripada sacha inci oil tu compress keluar itu omega 3 dan 6 memang ke dalam ratio 1:1. Memang seimbang. Omega 3 dan omega 6 memang seimbang. Dalam balance juga dia punya monounsaturated fat dan polyunsaturated fat itu memang seimbang. So senang, convenient bagi kita ambil. So kalau makanan, pengambilan makanan saudara-saudari sentiasa kekurangan polyunsaturated fat atau monounsaturated fat, tinggikanlah balance makanan. Boleh fikirkan balance dan juga boleh fikirkan sacha inci oil. Ya. So, asid lemak omega 3, 9 adalah bahan mentah yang penting bagi mempertahankan sel-sel membran, bukan sahaja di seluruh badan, di juga otak kita dan juga brain cell dan juga hormon kita. Hormon yang boleh memberi happy hormon kepada dia? Kita punya dopamin, ya. Kita punya sexual hormon macam estrogen dan testosteron, kita pun kena kasih dia seimbang, keluar dengan meregulasikan itu hormon dengan seimbang. So kalau kita bagi bahan mentah yang penting bagi badan kita, dia akan membina hormon, terutamanya sexual hormon yang bagus, ya, yang tidak oxidize. Ya, terutamanya kita punya sexual hormon, kita androgen, progesteron, testosteron dan estrogen. Semua itu sexual hormon itu penting untuk kita dan juga dia mempengaruhi kita punya emosi. Betul kan? So, kalau kita punya emosi, kita nak dia stable, pengambilan lemak yang bagus memang penting. Memang penting, ya. So, omega 3 dan omega 6 yang seimbang bukan sahaja boleh membina sel-sel membran yang smooth, yang fleksibel, yang permeable, yang senang penyerapan dan kekenyalannya, mempertahankan kekenyalan sel-sel itu, dan juga dia boleh tinggikan dia punya sistem penerimaan message daripada hormon. Dan juga dia pun penting dalam sel dinding di otak-otak. So memang penting kalau kita tak nak kita punya otak merosot atau diganggu oleh virus-virus yang lain atau daripada bahan yang tidak mengena, macam dalam kita punya penyakit Alzheimer, dia kerana amyloid plaque yang tinggi. Amyloid plaque itu adalah satu protein yang sudah oxidize. Dia terlalu tinggi dan menyebabkan kita punya otak merosot. So inilah memang penting. So kita mestilah pengambilan omega 3 dan 6 yang seimbang dan sacha inci oil ini memang boleh membekal omega 3 dan 6 yang seimbang, dan satu sachet hanya 3 ml memang senang diambil. Kita nak cari keseimbangan ini dan juga kita ada banyak kajian tadi saya nak sharekan kajian-kajian pengambilan alpha linolenic acid boleh mengurangkan inflamasi di kapilari darah cells di kalangan subjek yang tinggi kolesterolnya. So dengan tingginya kolesterol, orang-orang yang kolesterol tinggi itu dia memang ada senang ada keradangan. Dan orang-orang yang ada gula darah yang tinggi, belum sampai penyakit diabetes, penyakit kencing manis, tetapi dia gula darah sentiasa melonjak tinggi, itulah keradangan pun tinggi.
Nanti sakit sini, lepas tu pinggang sakit, lepas tu punya penglihatan sentiasa kabur. Macam tu lah. Ada tanda-tanda yang tidak mengena. So balance, kenapa nak campur dengan omega 7 pula? Orang yang mempunyai keradangan yang tinggi, ya, penyerapan omega 3, 6, 7, 9 mesti diambil kerana omega 7 ini yang ditambah dengan omega 3, 9, 3, 6, 9, dia menunjukkan dia lagi boleh menurunkan inflamasi dalam badan kita. So dalam balance kita ada macadamia oil dan juga sacha inci oil. Yang oil ini daripada bahan mentah yang semula jadi, iaitu sacha inci oil dan juga macadamia. Ini memang satu seed oil yang susah didapat, ya, yang mempunyai nutrisi functional benefits, ya, functional benefits. Dan incha oil, incha whey dia memang ada dia punya professional dan juga teknologi yang tinggi untuk cold press, ya, mengekstrakkan minyak-minyak ini. Dengan pengambilan omega 7, dia bukan sahaja meregulasikan kolesterol dalam darah, dia meninggikan kolesterol yang baru, yang bagus, iaitu HDL. Dia akan merupakan satu bahan mentah meninggikan HDL di dalam badan kita. So kalau kita punya badan sentiasa dalam keadaan atau kita genetik kita sentiasa ada tinggi LDL, tak apa. LDL kerana kita punya genetik atau kita makan pemakanan itu tak bagus. Tapi penting sekali kita kena tinggikan HDL supaya HDL itu boleh kita semula LDL yang ada di dalam darah kita. So adalah penting meninggikan HDL sekarang supaya badan kita, kapilari darah kita, terutamanya otak-otak kita boleh ada HDL untuk mengitar semula itu LDL supaya kita semula metabolize di dalam hati dan disingkir keluar. So inilah adalah penting strategi kita kena ambil makanan yang boleh membina kolesterol yang baik, tinggikan HDL, ya. Dan juga kita nak jaga kita punya jantung. Kerana kita tahu saluran kapilari aorta ini memang tinggi, yang penting sekali. Kita nak jaga kapilari kita dan juga saluran darah kita supaya dia tidak menyumbat. Kurangkan penyumbatan itu. So dengan itu pengambilan omega 3, 6, 7, 9 yang seimbang, monounsaturated dan polyunsaturated yang seimbang itu, dia boleh menjaga kekenyalan saluran kita. Tapi kalau kita ambil makanan yang bagus, yang penting dia bukan ubat, dia kena ambil masa sikit, ya. Makanan dia memang bukan ubat, dia punya effectiveness kena ambil lama sikit, macam 3 sampai 6 bulan untuk menurunkan keadaan yang tidak berkenaan, ya. So kekurangan informasi dan juga kekurangan kebengkatan di dalam saluran darah akan membantu meningkatkan kesihatan jantung, ya. So kita mau macam tu. Lepas tu bagi orang yang yang ada gula tinggi, gula darah tinggi, itu balance lah boleh membantunya kerana dia boleh meningkatkan insulin. Hormon insulin itu yang boleh meninggikan sensitivity. Apa maksud itu meningkatkan sensitivity insulin? Dia boleh membuat kerjanya dengan efektif. Ya, dia boleh merangsang membran sel untuk menerima gula. So kalau you tak nak insulin itu tidak menyimpan gula itu sebagai lemak, kurangkanlah makan makanan yang berkarbohidrat dan bergula tinggi. Dan insulin itu akan tidak berapa tinggi. So kalau orang yang suka mengumpul lemak-lemak di dalam badan, marilah kita bincang pada hari bulan April, ya. Bulan April bagaimana kita kurangkan pengumpulan asid lemak di dalam badan. Dan juga
Dan juga ini kalau insulin dia jadi sensitif, dia bekerja dengan baik bagi orang-orang yang kencing manis, dia juga boleh berfungsi semula dan tidaklah kita akan bergantung kepada ubat-ubat yang dosage yang tinggi. So, kita lah mesti ambil makanan untuk meningkatkan kita punya fungsi supaya kita tidak bergantung terlalu kepada ubat-ubat. Ya, ubat-ubat sekalian macam tekanan darah tinggi atau kita punya insulin injection atau ubat kencing manis itu kerana kita punya badan tidak dapat berfungsi lagi, barulah ubat itu dia mesti diambil untuk kontrol. Kalau kita sentiasa diambil ubat untuk kontrol badan kita macam lost control lah. Dia otak pun tak dapat rasanya dia tak guna. Lama-lama akan jadi nyanyok juga. So, sekarang makanlah makanan yang berfungsi supaya kita punya badan boleh kontrol balik kita punya fungsi, terutamanya otak kita. Boleh kontrol balik, boleh berfungsi dengan efisien supaya dia berfungsi semua sistem saraf, circulation, kita punya endokrinasi, dan juga kita punya pergerakan. Dia semua itu dia boleh, badan kita memang cun punya. Memang cun punya, dia boleh buat segala-gala kalau kita bagi bahan mentah yang bagus dan tepat kepada badan kita. So, marilah jaga pemakanan kita ya supaya kita boleh mengambil balik atau memulih kita punya badan ya bagi sentiasa menjadi sihat dan berfungsi dengan baik. Yang satu lagi saya memang suka bagi orang-orang yang nak tahan dia punya makan, ya, dia punya nafsu makan, boleh ambil lah balance untuk meningkatkan rasa kenyang di dalam perut. So kalau you rasa kenyang, akan menurunkan selera untuk makan keterlaluan. So, improve satiety adalah ada kajian telah menunjukkan ya itu balance memang balance omega 7 dalam balance itu memang boleh kurangkan kita punya rasa lapar. Ya, nak makan, nak cari makan, sentiasa nak cari makan. Dia boleh tinggikan ya kita punya rasa kenyang supaya kita tidak makan keterlaluan. Dan juga dengan itu dia juga boleh menurunkan kita punya sel-sel lemak itu menjadi kecil kerana badan kita sudah mengguna simpanan dalam badan. Kita yang penting sekali kita nak aktifkan badan kita untuk bakar lemak dalam badan kita. Sekarang kita kalau sentiasa makan kita punya makanan sukaan, kita tidak akan mengaktif badan kita bakar simpanan kita sendiri. Kerana badan kata, oh tuan sentiasa ada tenaga yang baru, gunalah tenaga baru, temana simpan sajalah dalam store. Saya tak nak kisah. Macam tu. So badan mesti ada makanan yang penting untuk merangsang kita punya sistem supaya dia boleh kerja dengan betul, membakar tenaga yang berlebihan, tenaga simpanan yang berlebihan. Itulah justru dia akan kurangkan lemak dalam badan. Bagi orang yang overweight dan obese, itulah yang penting. So Incawe sentiasa committed untuk mencapai kesihatan yang sihat dan berkualiti, dan kita sentiasa mempromosikan makanan yang berfungsi, bukan makanan yang sedap tetapi berfungsi dan bernutrisi supaya kita semua boleh mengubah suaikan makanan kita dan mengembalikan mengambil balik kita punya badan menjadi semakin sihat. So ini memang penting, dan kita punya penanaman inca oil dan kita punya semua sacai inci oil daripada penanaman ekologi yang asal. So sacai inci oil memang kaya dengan asid lemak tak tepu, tadi saya saya sudah showkan, dan dia mempunyai nilai asid yang rendah. Kita nak nilai asid yang rendah kerana ini memang segar diambil
dengan seterusnya. Boleh diambil dengan seterusnya. Kita tidak letak dalam kapsul atau kompres dia dalam tablet kerana ada banyak, ya, ada banyak benda yang untuk menstabilkan dia. So seterus kompres daripada seed itu, kita terus extract compress itu dan keluarkan seed oil itu supaya kita boleh dapatkan, ya, asid lemak yang tak tepu dengan jitu, dan dengan yang pure dan jitu punya asid lemak tak tepu tu, ya. So kita juga ada buat incawe sentiasa memastikan setiap batch itu dia tiada cadmium, antimony, mercury dan lead. Kadang-kala makanan, ya, haiwan yang kita makan itu kadang-kala mereka haiwan-haiwan atau ikan-ikan yang diambil itu juga terlalu tinggi ya heavy metals dalamnya, terutama fish, ya, di dalam laut itu. Kita kena jaga, ya, kerana kalau makan banyak kita juga akan termakan, ya, heavy metals ini. Tak baguslah. So kolesterol memang tak ada, trans fat memang tak ada dalam saja inci oil, dan juga keseimbangan omega 369 memang penting sekali kepada kita, dan vitamin E kita mesti perlu. Ya, vitamin E memang perlu dalam memulihkan, ya, kulit kita, kesihatan kulit kita, dan juga packaging kita memang adalah dalam kategori yang selamat dibuat untuk food packaging, ya. So piawaan kualiti tinggi inca oil ni sama dengan balance, dia memang boleh memberi inca oil dan saca inca oil dan juga saca inci oil dan juga balance, dia boleh memberi monounsaturated fat dan polyunsaturated fat yang seimbang kepada kita, yang kita kurang makan daripada makanan yang kita seharian. So, dengan pentingnya kita mesti ambil 3679 kerana untuk meningkatkan penumpuan, ya, penumpuan kita, pikiran kita. Kalau membran kita berbentuk dengan baik, kita sistem saraf kita tidak ada keradangan, tidak ada luka, kita punya sistem saraf akan berfungsi dengan baik, ya, tiada keradangan, dan dia boleh berfungsi dengan berfungsi semula, supaya kita boleh pikiran kita mengendali kita punya pemikiran dan juga ingatan, ya, dan tumpuan. Memang penting kita tumpuan. So kalau kanak-kanak yang kurang penumpuan, ya, fokus dia tidak ada berapa bagus, ambillah inca oil, ya, separuh, kalau umur 2 sampai 5 ambillah 1 ml, 6 sampai 11 ambillah separuh paket, itu 1.5 ml. Bagi kanak-kanak yang sudah berumur 12 tahun ke atas, bolehlah ambil 3 ml kalau dia seberat 50 kg, ya. Kalau tak ada, 2 ml cukup. Dan bagi dewasa, biasa sekurang-kurangnya 1 sachet sehari, ya. Kalau kurang makan polyunsaturated fat atau lemak tak tepu di dalam makanan seharian, ambillah 3 sampai 6 3 sachet sehari. Setiap hidangan makanan tambahlah omega 369 dalam badan makanan kita. Dan saya juga akan nak bincang kerana otak kita dengan usus kita yang mana lebih penting. Sejak kita dari kecil kan, usus dan otak dia serentak, dia bertumbuh dengan serentak. So usus dia bermain penting, saranan yang penting, dan hubungannya dua hala yang rapat dengan otak kita. So kalau kita punya sistem usus kita berfungsi dengan baik, otak kita akan sihat. Kerana nutrien-nutrien itu adalah daripada usus yang bagus. Usus kita dapat menyerap nutrien yang bagus, dia akan bagi nutrien-nutrien yang bagus yang diperlukan kepada otak. Kalau usus yang tidak bagus,
dia akan juga, otak juga akan comot, akan lembab sikit. So, dalam kolesti sistem saraf dan neuron ditemui dalam usus. Usus kita adalah habitat berjuta-juta mikroorganisma. Dan mikroorganisma itu adalah penting, memainkan peranan penting dalam sistem penghadaman, sistem imuniti, pertahanan kita dan sistem pencernaan kita, dan juga dia mempengaruhi otak kita. Ini memang penting. So sesekali kita kena jagalah usus kita. Jangan kata, oh usus itu tidak berkenaan dengan otak. Kalau usus tak baik, orang itu ada risiko yang tinggi untuk mendapatkan kemurungan atau kegelisahan. So ini adalah penting untuk mengambil ya makanan yang penting sekali, terutamanya phytonutrients dan prebiotik atau probiotik dan probiotik yang penting untuk meregulasikan mikroorganisma dalam badan. Ya, so kerana dalam sistem kita, sistem immunity kita, 70% daripada usus kita. Usus yang usus besar itu, dia mempunyai sistem immunity 7% daripada immunity yang sel-sel immunity 70% dia terdiri daripada usus besar. Ya, usus kita. So probiotik merupakan mikroorganisma yang membawa kebaikan kepada sistem penghadaman manusia. So kalau sentiasa kita ada ceri-beri atau sakit perut, ada ulcer atau gastrik, kolon kita tidak sehat, atau polyps, ada fibroids yang dan juga sistem penghadaman kita tidak sehat, dia akan mengganggu pemikiran kita. So adalah penting kita mengambil probiotik yang bagus, ya, probiotik yang bagus. Dan di Inchaga itu ada probiotik yang bagus, ya, Bifido probiotik, dan dia juga merupakan natural guardian kepada digestive dan immunity health kita. Dengan itu, kalau orang yang mempunyai kegelisahan atau kemurungan dan juga dia punya otak tidak berfungsi dengan baik, kita mesti memerlukan 4 ingredients ya yang penting dalam badan supaya dia boleh berfungsi dengan omega 369 dan mempertahankan imuniti dan sistem pemikiran kita. Nutrifood Kios Mashita yang memperbaikikan ulcer kita, dan probiotik dia akan memberi keseimbangan, memberi mikroorganisma yang baik kepada kita, dan juga Wellmoon dia akan beta glucan 1316. Dia merupakan satu nutrien yang boleh meningkatkan sel-sel imuniti kita dalam badan kita. So kenalah tambah kalau kekurangan makanan yang tumbuh-tumbuhan dan juga sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kalau saudara-saudari kekurangan sayur-sayuran dan buah-buahan, bolehlah tambah incagat dalam badan, dan kalau sentiasa senang menghidapi selsema, fever dan juga sakit sini, sakit lutut atau sakit kerongkong dan juga sistem pencernaan, penghadaman yang tidak bagus, bolehlah tambah incagat dalam badan. Orang-orang yang sentiasa ambil ubat seharian, tinggikanlah incagat supaya kita boleh menangani side effect yang boleh mengganggu kita. Ya, side effect ubat-ubat itu yang boleh mengganggu kita punya sistem. So, incagat memang boleh mengontrol kita punya mikroorganisma dalam badan, dan juga dia boleh kurangkan alergi yang boleh yang dihidapi, ya, yang sedang dihidapi oleh orang yang sensitif lah, So ini memang bagus bagi orang yang mempunyai simptom-simptom yang saya cakap tadi, ya, macam allergies, senang sesama, senang fever. Lepas tu dia ambil banyak ubat-ubat, sentiasa nak ambil banyak ubat. Lepas tu antibiotik macam tu, ambillah incagat untuk sebagai satu
nutrien yang penting untuk meregulasikan kita punya mikroorganisma. Kerana ubat-ubat itu akan tinggikan. Ubat-ubat itu bukan tak bagus. Dia hanya boleh suppress simptom-simptom si kita, tetapi dia juga memberi, ya, meningkatkan mikroorganisma yang buruk dalam badan kita. So kadang-kala kita terlalu tinggi makanan yang ubat-ubat yang macam kolesterol, ubat gula darah tinggi, ubat-ubat ubat turunkan gula darah, dia memang akan meningkatkan kita punya mempengaruhi emosi kita. Ada orang yang cakap, kenapa sentiasa ambil ubat ni, saya sentiasa lenguh, tiada tenaga dan juga saya rasa lembab sekali. So dengan ini kita ambil lah, ya, probiotics Intraguard yang mempunyai Nutrifood, Cure Mashita dan probiotik dan Wellmoon yang boleh meningkatkan lagi kita punya sistem immunity supaya kita boleh tangani semua side effect yang dihadapi dengan ubat-ubat yang diambil, ya. So dengan itu, jangan juga kalau nak otak ingatan kita bagus, sentiasa bersyukur, ya, sentiasa bersyukur dan berterima kasih kepada apa yang kita dapat. Jangan fikir negatif, fikiran yang negatif itu tidak bagus. So kena fikir dengan positif dan sentiasa bersyukur yang apa yang kita dapat. Lepas tu sentiasa, ya, pergi ke tempat yang semula jadi, yang ada tumbuh-tumbuhan, ya. Kita kena expose kepada semula jadi flora dan fauna untuk charge balik kita punya energi, ya. Dan juga kalau ada, ya, satu simptom kita panggil hot attacks. Kalau you rasa marah, you rasa lapar, you rasa lenguh itu dan juga lonely. Ada orang dia punya, kalau dia rasa ni, dia akan keluarkan emosi yang negatif kepada orang-orang. So kalau you ada hot attack ni, macam lapar, macam marah dan juga lonely dan juga lenguh, bagi makanlah makanan yang saya recommend tadi, ya, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, Intraguard dan omega 3, 6, 7, 9 dan juga ambillah makanan yang bagus, ya, kurangkan goreng-goreng dan juga sentiasa fikir balik kenapa saya sentiasa lapar, kenapa saya sentiasa marah, kenapa saya sentiasa rasa lonely, lenguh. Itulah kita kena imbas balik. So kurangkan makanan yang junk food, makanan yang bergoreng, you akan rasa marah, lapar ini akan tidak mengganggu kamu. So dengan itu saya juga akan memang menggalak saudara-saudari semua membuat light fasting, ya. Light fasting itu diet ringan, ya, yang dilancarkan oleh Inchaway. Diet ringan 18672 memang boleh turunkan gula darah kita dan juga dia boleh mengendali, ya, hormon-hormon yang tidak seimbang dalam badan. Kerana kita punya hormon tidak seimbang, barulah kita dapat hungry, angry, lonely dan tired rasa ni. Kerana hormon tidak seimbang. So mestilah sentiasa relax, jangan dalam tekanan yang tinggi. Ya, itu memang penting. So kita mesti relax, buat senaman, yang buat aktiviti yang kita boleh rasa happy dan juga relax dan tidur dengan lenyap. Itu memang penting. So dengan yang seterusnya saya nak cakap, stop what if. So bagi orang yang sentiasa fikir banyak, terlalu fikir, ya, jangan fikir kalau macam ni, kalau macam tu, itu tak ada kalau. Kalau tak ada. Okey, jangan pinggir what if. Jangan fikir kalau. Kalau macam tu, apa sepatutnya saya buat. Itu kita kena hindari daripada pikiran ni. Jangan fikir what if.
So what if adalah jikalau macam ni, saya macam mana? Jikalau dia tidak terima, saya pun macam mana? So ini adalah senario yang tidak dapat tidak dapat kita control. So janganlah fikir. So stop thinking jikalau atau stop thinking what if. Yeah, so go for it. If you think you want to be happy, you go for it. You be happy. You choose the good food, best food, good nutrients food. Stay with people with positive energy, and then always have a happy lifestyle. Ya, happy lifestyle. You will feel happy. Dan pikiran juga akan menjadi positif dan you akan open. Ya, pikiran juga. Dan juga satu lagi, learn new things. Ya, belajarlah, belajarlah perkara yang baru. Ya, perkara yang baru supaya kamu boleh menggunakan otak, berinteraksi, dia punya kognitif boleh mengembali, ya, kognitif kita, dan kita punya impuls boleh aktif balik. Ya, kita punya impuls dia berfungsi dengan bagus. So dengan itu saya terima kasih kepada semua kerana sudi berdengar dengan patient, ya, dan juga saya stop di sini, ya, stop sharing di sini supaya saya boleh dengar, ya, pertanyaan-pertanyaan kamu boleh post di dalam Q&A box, ya, post box itu. So thank you for listening, ya, terima kasih sudi mendengar taklimat ini. Kalau ada apa soalan, bolehlah, ya, post di sini supaya saya akan um, try my best to answer lah. so, so any question? Ada sebarang pertanyaan boleh tanya tentang Incawe punya products? Okay. When is good time to take? Ya, bila boleh ambil tu Incha Oil. Ya, best kita ambil breakfast, kita punya sarapan pagi, breakfast. Ya, ambil Cell Pro dengan Incha Oil dan balance. Lepas tu you boleh campur dengan 250 ml Cell Pro, campur dengan 250 ml punya air. Lepas tu goncang, campur Inchagat, terus minum. Okay, sebelum sarapan. Okay, dan juga Incha Oil dan balance sekali. Lepas tu boleh sarapan, ya, boleh ambil sarapan. So you can continue with the breakfast. So morning breakfast, Cell Pro plus 250 ml warm water plus Inchagat plus Incha Oil and balance. You can take together. Then after that, continue with your breakfast. And during your lunch, take balance. During your dinner, you can take this balance as well. So it will help for those who often face memory loss. Ya, biasanya orang yang latar majetin tak bagus, cheese tak, cheese sehat tak, latar margarine tak faham itu. Can pemangking harian. Okay. Adakah ia dapat mengawal pergerakan harian kita? Okay. Dia tidak dapat mengawal, ya. Incha Oil dan nutrien yang saya sharekan di sini, Incha Oil, balance dan Inchagat, dia memang adalah makanan yang berfungsi dan kita extract dia punya nutrien dan kita ambil saja. So dia bukan ubat, dia tak boleh mengawal kita punya pergerakan, tapi kalau
dia merupakan satu bahan mentah kepada bahan kita supaya sistem-sistem kita ada dapat bahan mentah ni dia boleh berfungsi dengan baik. Macam sistem saraf kan, dia ada omega 3, omega 6, dia nak banner sel dinding itu. Dia boleh membana dengan baik. Kasih orang yang mempunyai sistem saraf yang merosot, dia boleh ada bahan mentah yang boleh memperbaharui lah dari luka-luka itu. So itulah yang penting. What's different between incha oil and balance? Need to take together? Okay, no need to take together. Difference between incha oil and balance is balance having the, okay, let's say, let me go into the share screen. All right. I am sharing balance with you. Oh, okay, this is the good sharing. Okay, you can see from here, kan, incha oil have very balance of polyunsaturated fat, omega 3 and 6, very rich. Okay, balance is very rich in poly and also mono. Okay, mono unsaturated fat also very high, omega 7 and 9 very high. So that is a study, ya, kajian menunjukkan mono unsaturated fat dengan polyunsaturated fat kalau diambil sekali tambah dengan tingginya polyunsaturated fat, dia akan menurunkan keradangan. So for those who have very high inflammation in the body, so we recommend to increase, the one more omega family, that is omega 7, into the body, because we found that omega 7 can reduce inflammation very good, very effectively, and also especially reducing the CRP, the C-reactive protein. So very effectively reduce the inflammation. If you feel that, oh, okay, inflammation doesn't happen to me and I just want to maintain the absorption, then you can take just incha oil. But I would rather to take in a balance of uh, mono and polyunsaturated fat yang and very balance of it, so that my nutrients is comprehend, ya. Saya punya makanan di dalam polyunsaturated fat and monounsaturated itu adalah seimbang. Itulah yang saya pentingkan. Okay. Maksud mengawal selera. Okay. So ada satu kajian telah menunjukkan, ya, balance omega 7 dalam balance itu dia dapat meningkatkan kekenyangan, rasa kenyang, kerana dia meningkatkan satu hormon yang boleh membagikan kita rasa kenyang. Ini boleh dirasai semasa kalau saudara-saudari, kalau kamu membuat itu diet ringan, balance ke keberkesanan balance itu akan dirasai, kerana dia rasa kenyang. Selepas 2-3 hari, rasa lapar itu tidak berapa lagi. So mesti penting kita tambah sikit supaya kita tidak senang rasa lapar dan kita kurang makan. So bagi orang yang nak gemuk nak tambahkan nutrisi penyerapan, nak makan balik, itu balance boleh kurang makan lah. Makan incha oil pun boleh, makan rich pun boleh, ya. So bagi orang yang kemurungan, kita pun recommend, ya. I also recommend better to take incha oil or balance with rich. Yeah, for people who easily feel anxiety, stress, you take together rich. Rich we recommend to take during your lunch or dinner. So for those who can't sleep well, better to take during your lunch or in the morning lah. Finish off all the oil first. Okay? Hmm. Adakah kekerapan pengambilan sacha inchi oil itu
dari balance mengelakkan kejadian Alzheimer untuk warga emas. Kajian dia menunjukkan macam tu. So kita recommend lah kalau boleh tambah dalam kita punya makanan, ya, pengambilan makanan macam saturated fat dengan monounsaturated fat, dia akan memberi bahan mentah yang boleh membina sel-sel membran kita, dan dia menunjukkan ini satu nutrien yang bagus yang boleh membina sistem saraf kita. So memang membantu. Tetapi terjadinya penyakit Alzheimer yang tadi saya penyakit Alzheimer terutamanya adalah pemakanan, tetapi juga cara hidupnya. Kalau cara hidupnya senang stres, emosi senang datang, itulah kena jaga sikit bagaimana boleh kurangkan dengan membuat aktiviti yang positif, macam buat senaman, berinteraksi dengan orang, ceria sikit, dengan relax sikit, kurang tekanan tekanan sikit. Itulah satu cara hidup yang perlu diubah, ya, perlu diubah, bukan sahaja pemakanan dan juga cara hidup. Okey. Ada orang 35 tahun ada stage 3 cancer, apa produk secara inju. Okey. Memang penting kalau ada cancer dan dia mesti have to go through, ada kena go through radiography at radiation and also chemotherapy. Radioterapi dan chemoterapi, nutrien yang penting terutamanya amino acid mesti diambil, asid lemak yang tak tepu mesti ambil. Itu kerana itu adalah asid lemak yang perlu, asid amino yang perlu. So Cellpro pagi goncang dengan 250 ml punya air dan Inchagat, kerana kalau ada ambil ubat-ubat kanser, dia memang banyak side effect kita tahu. So ambillah Inchagat together. So Cellpro and campur dengan Inchagat dan makan balance. Because kenapa balance dan Incha Oil kena makan? Kerana kita perlu ambil omega 3, 6, 7, 9 sekali kerana keradangannya yang tinggi. Keradangan dalam badan terlalu tinggi. So makanlah Cellpro, Inchagat dan juga Incha Oil dan balance, ya. Tetapi kalau balance tidak boleh ambil balance juga. Kalau hanya dah ambil balance pun sudah cukup. Kalau boleh setiap hidangan ambil balance satu paket. Okay? Okey, orang yang baru lepas operasi saluran jantung seperti sudah buat bypass ke atau buat stent ke, kan. So kita kalau baru sahaja keluar daripada hospital 1 minggu, kita lepas 1 minggu boleh start Incha Oil dan balance, ya, untuk mengendali dia punya lipid dan dia punya lipid profile, dan juga bagi sel membran dia boleh membaharui, menyembuh. So kita tambahlah Inchagat kerana side effect ubat-ubat yang diambil, macam dia akan ambil banyak sakit jantung punya ubat, kan, macam digoxin atau aspirin yang tinggi dan kolesterol punya ubat yang tinggi. So kita hanya recommend satu paket Incha Oil, ya, pada bulan yang pertama. Lepas tu boleh tambah balance lagi, ya, boleh tambah balance lagi selepas 2 minggu, satu paket Incha Oil, satu paket balance. Lepas tu Inchagat setiap uh, setiap hidangan, means 3 warna itu mesti ambil lah. Okay. Kalau dia punya protein tidak ambil dengan secukupnya, boleh tambah Cellpro. Okay. Ada seorang kawan
umur tu kanser. Ini sudah jawab. Ada pengambilan saca inci oil dan balance mengelakkan kejadian. Sini sudah jawab. Okey, apakah perbezaan inca oil dengan balance? Tadi sudah jawab. Okey, balance dengan inca oil, satu ada omega monounsaturated fat, yang lain yang inca oil adalah polyunsaturated fat yang tinggi. Okey, so bagi orang yang sakit kanser macam mana makan? Tadi kanser punya saya berulang sekali, orang yang kanser yang kena ambil ubat kanser atau kena melalui kemoterapi, nutrisi memang penting. Ya, pemakanan nutrien-nutrien memang penting. So asid amino yang penting, yang essential, amino acid dan juga asid lemak yang penting itu mesti diambil. So Cellpro ada amino acid yang penting. So Cellpro campur 250 ml ya air campur incagat. Ya, incagat boleh melegakan sistem penghadaman dan juga usus-ususnya. So Cellpro 250 ml warm water campur dengan incagat, goncang sekali, lepas tu makan inca oil dan balance sekali. So lepas tu lunch you ambil you punya balance dan incagat, dan dinner juga balance dan incagat. Okay? So cancer punya boleh makan macam tu, orang cancer. Bagi orang yang berdarah semasa berus gigi, apa produk? Okay. Kalau gusi kan, gusi senang berdarah. Okay, kalau senang berdarah, satu daripada sebab mungkin kerana badan terlalu hangat. Ya, so incagat boleh tinggikan pengambilannya, dan gusi sentiasa luka. Okey, ambillah balance. Balance setiap hidangan dan juga setiap hidangan makanan. Lepas tu incagat, pagi-pagi makan satu incagat, setengah jam baru makan sarapan. Dan balance makan dengan sarapan. Lunch makan dengan balance, lepas tu setengah jam makan incagat. Okay, dinner macam tu juga. So makan 3 kali. Okay, balance dengan sarapan, incagat lepas setengah jam baru makan. Lepas tu lunch dengan balance. Selepas setengah jam makan incagat. Dinner makan dengan balance. Setengah jam lagi makan dengan incagat. Okay. Biasa saya sesuai okey diambil pada waktu makan malam, siang, hari. So apa dua fungsi yang terdapat dalam produk Incawi selain daripada kebaikan dan kesihatan dalaman, dan adakah Incawi sesuai untuk luaran? Kesan Incawi mengambil di berapa tahun kesan terhadap seorang. Okey. Ini adalah satu nutrisi yang diperlu, yang boleh direkomend bagi sesiapa yang kekurangan dari segi omega 3, 6 dan 7, 9, dan juga kekurangan pengambilan sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Dan orang yang sentiasa alergi, kita rekomen incagat. Tapi kalau you nak memulih daripada simptom-simptom macam ni, so bolehlah kita recommend makan inca oil dengan incagat sekali. So kalau you nak stop, kita pun rasa boleh stop, kerana makan ini merupakan satu makanan yang berfungsi, yang boleh di stop bila-bila masa saja. So kita recommend sebagai satu makanan yang berkomprehen kepada seharian. Kalau saudara-saudari boleh ambil makanan yang berfungsi, boleh menyediakan makanan yang berfungsi sendiri, you can
you can no need to take any supplements or even food yang berfungsi ni. So kalau boleh penyediaan. Tapi ini adalah satu makanan berfungsi yang senang diambil. Satu paket hanya sudah ada polyunsaturated fat, sudah ada monounsaturated, senang diambil. Dan ada orang dia tidak dapat menyerap, ya, tidak sesuai untuk mengambil sacharan inchi oil juga. Kalau you tak sesuai, you akan rasa gatal-gatal atau bicik-bicik bintik. So kalau you tak ada simptom macam tu selepas makan, itulah memang tak sesuai. Kalau dibambil 1-2 hari pun macam tu, memang tidak dapat tidak sesuai diambil lah. Dan kadang-kala orang yang ambil produk, ya, ada segelintir orang dia akan rasa selepas ambil dia akan cerai-berat. So kalau 1 kali, 2 kali you rasa macam you ada cerai-berat, memang you tak sesuai ambil lah. Kita tak recommend you ambil lah, kerana you sensitif kepada ingredients sacharan inchi oil dan macadamia oil. Yeah, so we have declare what is the ingredients, what is the source of the bahan mentah, supaya kamu tahu apa bahan semula jadi yang di dalam nutrien ini. Okay, dan kalau orang itu tak sesuai, dia akan keluarkan bintik-bintik atau merah-merah. So kalau bintik-bintik merah-merah dia berlaku 1 kali dan makan kedua kali dia pun berlaku macam tu, atau 3 kali pun macam tu, okay, memang tak sesuai. Okay, so tetapi kebanyakan orang dia memang tak ada simptom-simptom macam tu lah, ya, segelintir saja. Kalau berpotensi darah tinggi, apa inca oil yang mau makan? Okay, darah tinggi kita dia disebabkan daripada stres, kan? Stres dan juga mungkin penyumbatan darah. So kita recommend inca oil dan balance makan sekali, kerana penyumbatan atau keradangan mungkin sudah berlaku di dalam badan, barulah boleh terjadinya tekanan darah. So kita kena stabilkan dia punya kolesterol profile, dan juga kita punya memberi bahan mentah untuk membina kita punya saluran darah supaya dia mengembali kekenyalannya. So kita mestilah ambil inca oil, boleh recommend makan inca oil dan balance, ya, dia ada omega 3 ada 6 dan juga 3, 6, 7, 9. Okay. Dan kalau you ada makan ubat, saya recommend incagat juga dalam badan. Kalau sistem penghadaman dan kolon kamu, usus kamu tidak berapa baik, ambillah incagat sekali. Pesakit buah pinggang yang sedang ada buat dialisis lah. So kalau ada sakit buah pinggang, ada cuci buah pinggang lah, ada dialisis. So recommend 1 sachet inca oil cukup, ya, atau 1 sachet balance, 1 hari cukup. So you boleh start ambil inca oil atau balance, ya, start ambil inca oil atau balance. Dan juga kalau ada makan ubat yang lain, incagat boleh ambil, kerana kadang-kala ada rasa sesama, sakit urat, lepas tu ada feverish atau panas, kan, panas badan, makanlah incagat, ya. Incagat boleh tinggikan, ya, kita punya merupakan bahan mentah meninggikan sistem imuniti kita. Okay, so recommend bagi pesakit buah pinggang 1 sachet inca oil dulu, ya. Lepas tu incagat mesti ambil setiap hari 1 sampai 2 sachet incagat. Okay. So for a normal adult without sickness, what incha oil product okay, maintain healthy? Okay, for me, for a healthy products, okay, we recommend to take incha oil. Now we take incha oil or balance 1 sachet a day. Yeah. So if you have to take a very high intake of
dinner or buffet, you go for buffet or feast, big feast, then you can add on, yeah, because big feast, it's normally the preparation, it's too high in the the preparation is different, and maybe we absorb, we have been taken lots of unhealthy food or high cook, yeah, high cook food and all these things. So taking omega 369 will help us. Yeah. So incha oil, one sachet a day or 1 to 2 sachet a day. Yeah, for maintenance, for healthy adults as a maintenance. Then in chagat, if you are lacking in taking fruits and vegetables, yeah, fruits and vegetables, taking in good probiotics is best for you. So for healthy adults, 1 sachet a day also good for maintenance. Yeah, incha oil or 1 incha oil and 1 incha gut. That helps as a maintenance. Kalau ada darah rendah selepas makan incha oil, boleh jadi lebih rendah kah? Okay. We I don't know, because to me kan, saya tekanan darah, so lepas makan incha oil saya terasa, saya check saya punya tekanan tak ada turun pun, so it's okay. I don't feel incha oil will lower down your blood pressure. Okay, so if that is happening, then you can stop taking, ya. Gasi incha oil, dia tak ada, dia merupakan makanan, dia bukan ubat, dia tidak akan menurunkan tekanan darah atau meninggikan tekanan darah, ya, tidak akan. Orang yang mempunyai masalah lutut dan water retention, okay, water retention dan sakit lutut, recommend ambil incha oil dan juga aqua X lah. Incha oil, incha gut dan aqua X. Incha oil, aqua X dan incha gut. Was told that magnesium isn't good for health. Butter is better. Margarine is not good for health. Butter is better. How about cheese? Okay, okay. Yes, there is also report had shown that margarines have made of a lot of hydrogenated fats or trans fat. So butter is a better choice. Yeah, butter, ghee, cheese is a better choice. So if you can know how they process about the cheese and also butter, then it will be better to know what milk and oil they are using. So yes, cheese, butter is a better choice. And also if we can take ghee is also very good. Yeah. So cutting down margarines or even any trans fat. Yeah, any trans fat, it will be best for us. So if there's no other question, then I am very thankful for all the questions that posted here, and thank you for listening. And we shall meet in this April. Yeah, that is a session of Malay session in April. You can check with Boo and Grania. Company will post the schedule out. So we shall meet again. Yeah. Thank you all for your question and hope you're staying well and healthy. Thank you. Bye.